Jadi, doktor boleh perkenalkan diri? Nama saya Dr. Adam. Saya Mhm. merupakan seorang psikologi di USM. Baik, bagaimana, mengapa doktor pilih kerjaya sebagai ahli psikologi? Kenapa doktor memilih bidang ni? Uh, Sebenarnya, Hello Mama, Adam okey je kat sini. Stress lah ada assignment banyak tapi boleh lah. Ada take a break kan jadi okey je. Okey Mama, Adam kan ambil rehat ya, jangan risau. Tapi banyak jugalah yang perlu uruskan. Tapi jangan risau lah, okey je, steady. No worries, okey? Adalah hangout dengan kawan-kawan semua tapi sekarang COVID kan, jadi taklah keluar banyak kali. Thank you Mama for checking out of me, okay? Thank you. Kirimkan salam kepada ayah juga ya. Okay Mama, thank you, I love you. Okay, bye. Okay kawan-kawan, jadi macam inilah kita membahagikan tugasan macam ni ya, okay? Okey, boleh. Boleh. Okay, so korang macam mana? Dah week 14 dah rasanya. Lepas submission ni, korang semua okay? Okey je lah. Still standing. Apalah Lee, you always okay. Mana pernah tak okay weh? Kau tak pernah stress pun. Mana boleh stress bro. Kawan kamu semua stress mah. Saya mesti happy kan kamu semua mah. Saya tak boleh stress lah. Cik. Oi Sarah, kenapa diam je? Awak okay tak? Actually, I cannot tahan lah. Penat weh. Why? What I happened? think What happened? I cannot go lah. I tak boleh teruskan lah. Kenapa weh? Okay lah, I tak tahu pasal korang semua, tapi untuk saya kan, kalau aku rasa stress, kalau aku rasa macam ada problem kan, aku cerita kepada parents saya je. Sebab kan, parents saya dia sangat like very understanding lah. So kalau I stress kan, aku cerita, lepas tu mereka akan bagi saya advice, bagi saya like macam like cara penyelesaian untuk masalah saya. So jangan risaulah, I rasa kalau you cerita ke parents hang kan, mereka akan mereka akan faham punya lah. I rasa. Okay lah. I try lah. Ya Sarah, you boleh buat punya. Jangan give up lah. Sikit lagi je. 1 week lagi. Yeah. Tahan. Thank you. Thank you so much. Tapi betul-betul lah Sarah, kalau you perlukan like anyone yang untuk dengar masalah awak ke apa-apa je lah, you boleh call saya lah. Lee pun sama. Apa-apa boleh call saya je, no problem. Okay. Ya, boleh. Okay. Thank you so much. Thanks again. Thank you. Thanks for Okay lah, everything. kalau macam ni, our discussion ends. Okay. Sini je lah, okay? Okay. Apa-apa text lah, apa-apa call saya pun boleh. Sure. Boleh, Thank boleh. you so much. Okay. Bye friends. Bye. 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 Saya dekat parents lah. Okay lah, let's try lah. This day banyak betul kes budak bunuh diri. Tak faham saya. Budak zaman sekarang ni sikit-sikit stres. Zaman kita dulu, mana ada macam ni. Itulah tu, tak jaga solat, tak ingat Tuhan. Tak Diorang faham tu aku. tak macam kita dulu. Tengok zaman kita. Tak ada pun macam ni. Patutnya sekarang zaman maju, teknologi semua ada. Mudahlah kerja. Itulah, Kan? si Sarah tu asyik terperap je dalam bilik. Entah apa dia buat, kata buat kerja. Tapi kadang tengok melepak, buang masa. Tu, samalah tu perangai. 2 ekor orang je. Apa tu? Depression.
Orang depressed, dia pun depressed. Cerita kat kalau macam ni dia tak payah cerita. Lupakan. Saudara Ismi Ulam Raja, hamba telah jalankan amanah Tuan hamba. Hello? Sorry lah, aku busy lah sekarang ni. Confirm aja aku main game lah tu, betul? Tak boleh lah, sekarang ni aku buat kerja assignment lah, tak tengok punya tentang filem. Nanti okay. Nanti. Okay. Bye. Hello Sarah. Hang okay ke tak ni weh? Aku risau lah sekarang ni. I dah okay lah. I'm alright already. Aku rasa sebab itulah stres sangat kan sampai aku tak nak buat apa-apa. Do you talk to your parents? Tak lah weh, I tak cakap pun dengan parents I. Susah lah nak cakap dengan diorang. Habis tu? Abang buat? Buat apa? Hari tu Lee call dan dia tanya khabar. Dan aku ceritalah apa yang berlaku semua. Lepas tu Lee suruh rehat, jangan pegang phone apa semua. Dan few days lah macam really stress macam tu lah. So aku pun buatlah duduk, reflect diri. And then aku rasa macam benda ni lama-kelamaan dia akan move macam tu, dia akan berlalu juga. So I think okay lah. Cuma maybe aku kena ambil masa and rehat sebab aku pun asyik non-stop depan laptop kan. And then kerja pun banyak. Dan aku decide untuk susun balik lah one by one kerja apa nak buat. And then baru better sikit kot. Okay lah tu, at least you talk to Lee kan. Janji hang okay je, aku pun lega sikit. Thank you Adam sebab tanya. No hal lah weh. Kau dah contact Lee tak? Ada dia ada call I tadi tapi I busy lah. Tengah buat assignment tadi. So macam tu lah. Dia ajak main game? Tak tahu dia nak main game ke apa. Aku pun tak tahu. Mungkin lah. Gambar apa dia send kat WhatsApp group kita? Gambar mana? Yang putih tu Yang putih tu. Rasa dia salah send kot. Gambar tu kosong dia putih. Mungkin jugalah. Okey lah Adam. Aku nak sambung buat kerja. Nanti apa-apa Roger okay? Okay lah, apa-apa Roger je lah. Alright, take care. See you. Bye. Hello? Yes, Sarah. Sorry kacau pagi ni. Tapi nak tanyalah. Kau tengok betul-betul ke gambar yang Lee kasih warna putih tu? Tak ada lah. Aku tak tengok pun. Dia ada tulis something kat bawah tu tau. Dia tulis I'm tired. Aku call Lee dari semalam. Dia tak angkat. Macam mana? Nanti I call you balik, okay?
inilah sebab saya menjadi seorang psikologi. Pada pendapat saya ingin menjadi seorang pendengar yang setia kepada student-student saya dan juga staff di USM. Walaupun mereka kelihatan gembira pada most of the time, tapi saya berasa kita tidak boleh mendefinisikan kegembiraan berdasarkan keluaran mereka sahaja. So yes, itu sebab saya menjadi seorang psikologi. If only I asked him the same thing lah that he asked me. Sarah, is that you? Hi, doctor. Yeah, it's me. Selamat siang kepada Dr. Ngor dan rakan-rakan. Saya Konju Singh dari Kumpulan 8. Kumpulan kami akan membentangkan mengenai filem pendek yang telah kami hasilkan yang bertajuk I'm Listening atau dalam bahasanya saya mendengar. Dalam projek ini saya telah menyumbang kepada ideas dan juga lakonan dengan memegang watak Adam. Filem ini merupakan sebuah filem pendek fiksyen yang bertemakan kepada depresi. Tujuan kami memilih tema ini adalah kerana depresi merupakan sebuah masalah kesihatan yang dihadapi oleh masyarakat kini dan juga ia boleh menyumbang kepada kadar kematian akibat pembunuhan diri. Oleh itu, kami ingin menyampaikan mesej-mesej yang tertentu bagi melihatkan keadaan ini dari perspektif yang tertentu. Filem I'm Listening ini mengisahkan seorang watak protagonis iaitu Adam yang merupakan ahli psikologi di sebuah universiti. Ketika ditemu ramah, Adam mengimbas kembali punca kepada beliau untuk menjadi seorang psikologi adalah kerana kisah silam buruknya yang menimpa atas rakannya Lee disebabkan oleh depresi. Adam dan Lee juga bersahabat rapat dengan salah satu watak iaitu Sarah. Adam mempunyai satu sifat yang mengambil berat terhadap rakannya. Namun begitu, disebabkan oleh watak Lee yang sentiasa ceria menyebabkan Adam tidak mempunyai syak terhadap masalah yang dihadapi oleh Lee. Adam menganggap bahawa Lee hanya bergerak ketika dia betul-betul memerlukan pertolongan. Dan akhirnya, Lee membunuh diri dan kejadian ini telah menghantui Adam sehingga masa kini. Dalam filem ini, kami menggunakan genre cerita kehidupan iaitu slice of life untuk menonjolkan tema tersebut. Konsep yang digunakan pula adalah berdasarkan kepada isu depresi dengan mengambil kira tanggapan masyarakat dan tindakan individu dalam menyelesaikan masalah tersebut. Terdapat 3 bahagian yang kami akan sentuh mengenai aspek sinematik iaitu mise-en-scene, naratif dan juga suntingan. Selepas itu, kami akan menerangkan kesemua ini dengan membentuk ideologi yang ingin disampaikan. Sekarang saya akan pass kepada rakan saya. Salam sejahtera, saya Umi Atirah dan saya akan membentangkan mengenai mise-en-scene yang telah digunakan dalam filem ini. Mise-en-scene yang digunakan terbahagi kepada 6 iaitu komposisi, ruang, kesan bunyi, setting cara lakonan dan pencahayaan. Dan untuk pengetahuan, saya telah menyumbang kepada idea dan memegang watak Sarah sepanjang filem ini dihasilkan. Dalam komposisi, kami telah menggunakan 2 perkara penting iaitu rule of thirds dan eye level framing. Dan di dalam rule of thirds, ketika Baba Adam menelefon ibunya, kami menggunakan elemen ini untuk melihatkan kepada sudut objek dan subjek. Objek yang ada dalam babak ini adalah
komputer riba, manakala subjek adalah Adam. Gabungan antara kedua-dua perkara ini adalah untuk menunjukkan kepada penonton mengenai perkara yang sedang dilakukan oleh Adam, iaitu membuat kerja menggunakan komputer riba. Selain itu, Adam juga melakukan pergerakan di dalam babak ini untuk menunjukkan tingkah laku yang dilakukan oleh Adam mencerminkan kepada realiti. Seterusnya adalah eye level framing, di mana pemposisian watak diletakkan di hadapan mata penonton, dan hal ini dapat memberi justifikasi kepada penonton untuk melihat sudut penceritaan watak Sarah. Elemen ini digunakan untuk memastikan bahawa emosi yang digunakan oleh Sarah itu dapat disampaikan kepada penonton menerusi hubungan yang bersifat seakan-akan interaksi. Dan kemudian kami perlihatkan kepada ruang yang digunakan. Ruang ini lebih menumpu kepada babak yang tiada dialog kerana kami ingin menyampaikan mesej menerusi emosi yang ditonjolkan oleh watak. Gerakan watak di dalam kedua-dua babak ini sebenarnya menjadikan penonton sebagai pemerhati terhadap pengalaman yang sedang dilalui oleh kedua-dua watak tersebut. Sekiranya dilihat, babak Sarah berada di sebalik dinding itu menunjukkan reaksi Sarah ketika mendengar perbualan ibu bapaknya, manakala babak Adam pula adalah apabila dia sedang berhubung dengan Lee tanpa berasa apa-apa curiga. Seterusnya adalah kesan bunyi. Kesan bunyi yang kami gunakan adalah diegetic untuk menimbulkan emosi berdebar-debar, manakala kesan bunyi melankolia pula adalah untuk mengekspresikan kesedihan. Kesan bunyi ini dibentangkan dengan lebih lanjut oleh rakan saya dalam pembahagian suntingan. Terdapat dua setting yang ingin kami ketengahkan, iaitu penggunaan Google Meet yang menunjukkan era digital dan pembelajaran dalam talian yang sedang dilalui zaman sekarang, manakala setting bilik yang bersepah adalah untuk menunjukkan situasi kusut yang dilalui oleh watak Lee. Hal ini adalah kerana kami ingin menonjolkan sifat tekanan yang melampau yang berlaku dalam kehidupan Lee yang menyebabkan ia dapat mencerminkan depresi seseorang. Seterusnya adalah cara lakonan yang kami tumpukan adalah bersifat realistik dan memastikan pelakon dapat menyampaikan perasaan yang kecewa dan menyesal. Cara lakonan ini adalah penting untuk mencerminkan tajuk filem. Ini kerana ia melibatkan persoalan dan kekesalan yang berlaku terhadap seseorang yang sentiasa mengatakan bahawa dia mendengar. Oleh itu, lakonan ini memainkan peranan untuk memastikan penonton mempersoalkan realiti mereka. Dan akhir sekali adalah pencahayaan. Antara pencahayaan yang telah digunakan adalah soft lighting dan backlighting. Soft lighting menjelaskan mengenai cahaya indoor yang dihasilkan oleh lampu tanpa menggunakan apa-apa teknik khas untuk membentuk sudut pencahayaan yang berbeza. Teknik ini juga digunakan untuk menyampaikan maksud kepada penonton mengenai pengalaman yang dirasai oleh watak. Misalnya watak Sarah. Ketika ini lebih positif, oleh itu soft lighting membantu untuk melihat dari sudut positif kerana ia menonjolkan sifat Sarah yang berbeza dengan sebelum ini. Backlighting digunakan untuk mengelakkan bayangan dihasilkan oleh key lighting untuk memisahkan subjek daripada latar belakang. Seperti contoh di bawah, pencahayaan belakang ini lebih tinggi membantu untuk membezakan watak Adam dengan latar belakang, dan juga ia dapat memperlihatkan kepada babak semula jadi yang turut berlaku dalam kehidupan masyarakat, iaitu menonton filem dalam keadaan yang gelap tapi lampu di belakang akan dibuka untuk memberi pencahayaan sedikit kepada penonton. Selamat sejahtera, saya Ramanong. Dalam projek ini, saya membantu dalam editing dan memegang watak Lee dalam filem pendek ini. So, hari ini saya akan membentangkan tentang penggunaan naratif dalam filem pendek ini. So, filem pendek ini kami menggunakan naratif yang tidak linear. So, dalam naratif tidak linear, proses plot akan dilemahkan dan mengutamakan penghasilan makna melalui naratif. So, ini membantu dalam menggerakkan penonton untuk mengambil bahagian dalam pembinaan makna dan menggantikan empati watak dalam cerita dengan pemikiran yang rasional. So, penggunaan naratif tidak linear ini selalunya akan memberikan satu pengakhiran dan satu makna yang tidak pasti pada pengakhiran filem ini. Seterusnya, kami telah untuk memaparkan naratif tidak linear ini, kami telah menggunakan teknik flashback dalam cerita ini. So, teknik flashback membenarkan pengarang untuk memulakan satu cerita dari sudut minat yang tinggi, iaitu a point of high interest. So,
ia membentangkan pengarang untuk membawa penonton memahami sesuatu cerita melalui perspektif watak dalam filem tersebut. So, sebagai contohnya dalam filem pendek ini, bermula dengan temu lama antara Adam dan Sarah. So, kemudian kami dapat melihat Adam mula imbas kembali kepada kejadian yang berlaku 10 tahun yang lalu. So, di sini penonton akan dibawa ke dalam perspektif Adam dan memahami cerita ini bersama dengan Adam. So, seterusnya, naratif ini bermula dengan perspektif Adam. So, Adam adalah watak utama dan dalam memahami keadaan Sarah dan Lee dalam filem pendek ini. Walaupun Adam adalah watak utama dalam filem pendek ini, tetapi sama dengan penonton, Adam hanyalah satu pemerhati. So, fokus naratif ini adalah Sarah dan Lee kerana kedua watak ini merupakan kedua watak ini membawa mesej utama dalam cerita ini. So, dalam pengaturan watak dalam naratif, masa Lee muncul dalam filem pendek ini sangat sedikit berbanding dengan watak Adam dan Sarah. So, kali pertama kami dapat melihat watak Lee adalah seorang yang optimistik dan selalu gembira. Tetapi kemudian kita dapat melihat Lee sebenarnya dia menghadapi stres yang tertentu. So, dengan penerangan yang berhad terhadap watak Lee ini, naratif cerita ini telah menghadkan pemahaman penonton terhadap watak ini. So, pengaturan ini berjaya membina perwatakan Lee yang sering diabaikan kepada penonton, sama juga dengan cerita di mana Adam dan Sarah juga selalu mengabaikan tekanan yang dihadapi oleh Lee. Mereka berfikir Lee adalah seorang yang optimistik, jadi dia tidak akan menghadapi sebarang stres. So, pengaturan naratif ini dapat memberi impak yang amat berkesan kepada penonton apabila penonton mengetahui tentang kematian Lee. So, penonton akan mempunyai perasaan yang sama dengan Adam kerana penonton mengetahui perkara ini melalui perspektif Adam dalam seluruh filem pendek ini. Jadi, ini adalah daripada bahagian naratif. Salam sejahtera, saya Elinor Abdul Aziz 139046 telah menyumbangkan jasa dalam bahagian syutingan. Saya telah improvise apa yang ada untuk menghiaskan lagi filem ini bagi mengekspresikan idea dan ideologi yang kami telah tentukan. Fade out digunakan dan fade in untuk masuk kepada bahagian yang seterusnya atau jalan cerita yang seterusnya. Shot adalah berubah-ubah daripada shot ini kepada shot yang lebih dekat, itu medium close up shot, kerana untuk tunjukkan watak mana yang bercakap. Kalau shot yang jauh untuk menunjukkan interaksi antara dua watak ini. Namun bukan sahaja medium shot, tapi close up shot untuk menunjukkan watak punya perasaan atau emosi. Extreme close up shot untuk menunjukkan mata yang memberi mesej fokus watak dalam melakukan sesuatu. Shot yang lebih jauh kerana untuk mempertunjukkan aksi. Shot high angle untuk memperlihatkan watak yang berada di bawah. Di sini untuk tunjukkan juga bahawa kedudukan watak tersebut adalah bersifat lemah atau tidak kuat. Di sini teknik voice over yang telah dilakukan. Patutnya sekarang zaman maju, teknologi semua ada. Dan ini zoom up untuk memperlihatkan perasaan dan emosi. Bunyi ini untuk menghasilkan perasaan suspense antara watak dan juga audiens yang lihat dalam filem ini. Watak yang sedih, kami meletakkan muzik sedih. Itu sahaja daripada saya. Salam sejahtera, saya Nur Karimah dan saya akan membentangkan mengenai ideologi utama dalam filem ini. Sebelum itu, peranan saya dalam tugasan ini adalah saya menghasilkan skrip dan juga idea asal, serta saya membuat suntingan untuk
pembentangan ini. Jadi ideologi utama dalam filem ini adalah mengenai isu depresi, di mana kami mengetengahkan isu mengenai tanggapan masyarakat dan juga tindakan individu. Banding dua konsep ini adalah berbeza berdasarkan kepada intipati yang dimasukkan seperti mana yang telah diterangkan oleh rakan-rakan saya sebelum ini. Jadi di sini kami mengetengahkan mengenai 5 perkara yang penting. Ya. Yang pertama adalah emosi, yang kedua pemaparan watak, dialog sampingan, lakonan tanpa dialog dan juga penggunaan ayat. Jadi di sini apabila kita lihat pada emosi, kami mengetengahkan emosi antara Adam dan juga Sarah. Emosi ini melihat kepada Adam sebagai seorang rakan yang sentiasa positif dan juga mempunyai keluarga yang sangat positif dan sebagainya. Jadi apabila Adam melihat kepada satu perkara yang negatif itu, Adam mencari satu solusi untuk memberitahu kepada rakan-rakannya mengenai bagaimana cara dia mengadaptasi situasi tersebut. Namun itu berbeza kepada bagaimana cara orang yang lain. Jadi di sini kami melihatkan kepada tindakan individu dan juga kepada tanggapan masyarakat bahawa bukan semua orang ada mempunyai satu masalah, bukan semua orang mempunyai penyelesaian yang sama. Sarah ini menekankan kepada emosi yang lebih menonjol ya, jika berbandingkan dengan dibandingkan dengan Lee. Okey. Jadi seterusnya adalah pemaparan watak Adam, Lee dan Sarah. Ketiga-tiga ini mempunyai peranan watak yang berlainan, di mana Adam melihat kepada satu sudut yang positif, manakala Lee pula adalah satu sudut yang positif, tetapi sebenarnya Lee di belakangnya adalah seorang yang sangat tertekan dan juga mempunyai masalah tersebut. Manakala Sarah ini dia menonjolkan emosi ataupun sudut yang negatif sendiri. Dan akhirnya Sarah berubah kepada positif. Jadi di sini sebenarnya untuk pemaparan watak, kami melihatkan kepada realiti dalam hidup, di mana ada masyarakat yang mempunyai masalah tetapi mereka mempunyai penyelesaian yang sangat ringkas dan juga sangat senang. Manakala ada masyarakat yang melihat kepada sangat positif, namun di sebalik tabir mereka mempunyai masalah sendiri. Dan ini seringkali bertujuan dengan apa yang dikatakan dengan setiap orang yang gembira menyimpan kedukaan di sebaliknya. Jadi di mana kalau Sarah pula, mereka melihat kepada seorang masyarakat yang memang betul-betul menonjolkan negativiti mereka, tapi pada akhirnya mereka mencari jalan keluar untuk menyelesaikan masalah tersebut. Dan dialog sampingan yang dihasilkan oleh ibu dan bapa Sarah ini sebenarnya adalah satu tanggapan masyarakat yang kami ingin ketengahkan, kerana kadang-kadang apabila mereka melihatkan kepada situasi tersebut dan mereka menganggap perkara tersebut berlaku disebabkan oleh pengaruh dan juga disebabkan oleh trend, maka ini yang menyebabkan penyelesaian tidak dapat diselesaikan kerana mempunyai tanggapan tersebut, terutama sekali apabila ia melibatkan kepada ibu bapa yang bersifat tidak mahu mengaku ataupun tidak mahu melihat anak mereka seperti itu dan menganggap anak mereka hanya sebagai seorang yang mengikuti trend. Jadi di sini adalah kami ingin mencabar ideologi daripada golongan-golongan ini. Seterusnya adalah lakonan tanpa dialog. Jadi dalam lakonan tanpa dialog ini, kita melihat kepada bagaimana emosi itu dihantar dalam secara pergerakan supaya penonton akan melihat dan mereka akan memahami mengenai emosi yang disampaikan tu melalui pergerakan. Dan akhir sekali adalah penggunaan ayat, di mana penggunaan ayat ni kami highlightkan ataupun kami tonjolkan di akhir babak yang mana Sarah mengatakan bahawa if only I can ask him the same thing as he asked me. So dekat sini kita melihat kepada watak Sarah ini, mereka menggunakan kami menggunakan ideologi di mana apabila kita susah, bahawa kita menumpukan diri kita tanpa kita bertanya kepada rakan kita yang sedia ada sana, adakah anda juga okey? Macam tu. Jadi kat sini kami ingin mengetengahkan mengenai dua tanggapan ataupun dua situasi yang mana boleh memberikan satu impak kepada depresi, dan juga satu ideologi yang utama, iaitu adakah anda cukup untuk mendengar rintihan orang. Terima kasih.